Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'us rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin. Innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Yaqulu al-musannifu asy-syekh al-allamah Asiruddin al-Abhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa ammal aradiyyu fa imma an yamtani'a infikahuhu anil mahiyati wa huwal al-aradul lazimu aw la yamtani'u aw la yamtani'a tahrij dah wa huwal al-aradul mufariqu wa kullu wahidin minhuma imma an yakhtassa bi haqiqatin wahidatin wa huwal khassah kattahiki bil quwwah wal fi'li bin nisbati ilal insani wa tursamu bi annaha kulliyun tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidatin faqat qaulan aradiyan wa imma an ya'umma haqa'iqa fawqa wahidatin wa huwa al-aradul ammu kal mutanaffisi bil quwwati wal fi'li binisbati lil insani wa ghairihi minal hayawanati wa yursamu bi annahu kulliyun yuqalu ala ma tahta haqa'iqa mukhtalifatin qaulan aradiyan. Jadi kata musannif wa ammal aradiyyu, jadi muhadarah terlepas dengan zati oleh kerana kulli wa imo zati wa imo aradi. Ini kita kata boleh kita katanya mutaqaddimin minal manatiqah. Kalau mutaakhirin ya tambah satu lagi panggil tamamul mahiyah. Jadi kulli ada tiga, zati, aradi, tamamul mahiyah. Tiga dah. Maka zati lebih dua. Kerana apa terua? Kerana kadang-kadang ia mushtarak, berkongsi di antara diri suatu dan juga suatu yang lain. Dia panggil jinsun. Kalau berkongsi seperti kita tahu hayawan nasbah insan, maka hayawan nasbah insan zati duduk dalam dah. Mudah-mudah kita kata duduk dalam di manusia dah hayawan tu. Kalau tak ada dia, binasalah manusia. Dan juga dia tu berkongsi. Maknanya tengok makna bukan sekadar manusia saja dak hayawan. Makna kata lain lagi seperti lembu, kuba kami kita pun hayawan. Maka hayawan itu dipanggil jinsun. Satu lagi mukhtas, man tertentu bagi mahyasa, tidak ada yang lain. Dia panggil faslun, seperti natik nasbah insan. Faslun itu panggil zati. Hak aradi darwa. Supaya juga ia ada mukhtas, ia ada mushtarak. Hak mushtarak makna di antara mahyah dan di antara mahyah lain itu panggil aradul am. Seperti kita katanya mutanafis, mana bernyawa. Bernyawa, manusia apa bernyawa?
Natai lain pun bernyawa. Kalau itu mutanafis, dia panggil bukan bernyawa, bernafah. Nah, boleh kita akan bernafah. Maka bernafah ni dia panggil aradul am ataupun al-mashi, berjalan. Lepas tu satu lagi hak mukhtas. Mukhtas ni tertentu bagi mahyah. Itu dinamakan khosoh. Khosoh. Tertentu bagi diri sesuatu. Supaya kita kata katib. Sifat katib. Yang menulis. Maka yang menulis tertentu bagi insan. Lepas tu satu lagi dia panggil tamamul mahiyah. Sempurna di sesuatu. Dia panggil naw'. Naw'. Setengah ulama duduk dalam aradi, setengah ulama dalam zati, tapi orajihnya mustakil. Apa mustakil? Suku sakak. Tak ada sakuk pauk dengan zati yang aradi. Tunggal cara dia panggil tamamul mahiyah, seperti mana sahibus sulam dan juga segala syurah, segala syarah dia tu menjalani hak ni lah. Jadi kulli ada 3. Zati, aradi, tamamul mahiyah. Ada pemusannif tak? Musannif yang ikut fak mutaqaddimi darwa, iaitulah zati dan aradi. Tak apa, kita tunggu dah. Wa ammal aradi, ada pun aradi itu fa imma, ini tafsir. Aradi pun pecah juga. Imma ayyam tani'a, imma bahawa tertegah. Infikakuhu oleh asingnya. Asing bagian arak ni tu. Aradi tu. Ataupun kulli tak ni tu. Nak cek tak boleh. Anil mahiyati. Daripada mahiyah. Nak cek tak boleh. Nak pisah tak boleh. Dah. Wahuwal aradul lazimu. Itu panggil aradul lazim. Arak hak lazim. Arak hak nak becek tak boleh daripada mahiyah. Ataupun arak nak becek tak boleh daripada jauhar. Kita buh itulah. Mahiyah tu kita mula kita buh jauhar tak apa. Arak nak becek pada jauhar tak boleh. Itu tepek itu. Selama mana jauhar tak ada, selama itulah arak tu tak ada. Dia panggil istilah mantik. Dia panggil aradul lazimu. Au la yamtani'. Kalau kita baca dari batas la yamtani'ah. Ataupun bahawa tidak tertegah. Ni tidak tertegah oleh peceknya. Mana boleh pecek? Boleh pisah. Daripada mahiyah, yakni daripada jauhar kita kata. Wa huwal al-aradul mufariku. Panggil hak boleh pecek. Dia panggil aradul mufarik. Wa kullu wahidin minhuma, dan tiap-tiap satu daripada kedua, daripada lazim dan juga mufarik, pecah pula. Kalau tu ulama lain dia tak ambil, dia ambil hak bawah lu naik kat atas. Tapi tengok kita baca tu musan ni. Tak kita buat lajah dia nampak. Dan tiap satu pada kedua, yakni kedua daripada lazim dan juga apa? Arak lazim juga arak mufarik. Imma an yakhtassa. Imma bahawa tertentulah ia kullu wahidin minhuma di situ bi haqiqatin wahidatin, dengan hakikat yang satu. Mana afraq saat itu berbila tapi hakikat tulah. Hakikat tulah. Wa huwal khassah. Itu panggil khassah. Sama ada khassah lazimah, sama ada khassah mufarikah. Dia panggil dah. Dia cari dua lah. Dia panggil khassah lazimah, khassah mufarikah. Kadhahiki, seperti dhahik, suka, ketawa. Bil quwwah. Bil quwwah ni wal fi'li dan fi'. Kalau kita tengok dua ni, makna kata kalau bil quwwah dia panggil khassah lazimah. Kalau wal fi'li itu dia panggil khassah mufarikah. Dua-dua tu binisbati ilal insani, dengan kita adu dengan adu kepada manusia. Oleh kerana apa? Oleh kerana dhahik kat ni tu dia tak boleh hidup dah, aku ada zat yang lain malaikat manusia ya. Sebab apa? Sebab ia dhahik, dia panggil sifat setengah daripada sifat ketentuan bagi manusia. Tapi dia panggil khassah. Tapi al-aradi, apa aradi? Kalau tak ada dia tak binasa. Aradi ni kalau tak ada dia tak ada binasa.
Tak ada dia, ada binasa. Kalau gitu, hak kata lazim. Hak lazim ni makna kata dhahik bil kuwah. Apa bil kuwah? Boleh terima. Ataupun isti'adah. Persiapan untuk nak terima dhahik. Dia tak ada suka ni. Dia duduk tidur. Kau duduk tidur. Kau duduk tidur tu dia panggil dhahik bil kuwah. Ikutlah kelakuan mana-mana pun. Dia duduk tidur, dia duduk makan, dia duduk... Ketika lain, ketika kita cabutnya bil fi'l lisa. Ketika mana lain pada tu, ikut dia duduk kelakuan mana, sah. Kita kata, insan tu boleh terima dhahik. Tapi bil kuwah. Apa bil kuwah? Boleh. Makna persiapan untuk terima suka. Padahal tak suka ni. Tapi kalau fi'l ni suka selalu dah. Boleh dengan cerita nak-nak selalu suka. Tu fi'l. Maka fi'l tu, dia boleh mufarik. Apa mufarik? Dia boleh berhenti. Boleh suka mula-mula. Mufarik mana boleh pisah. Boleh cek. Boleh asing. Adapun lazim nak cek leh. Sabit tu kalau kata lazim ni, mudah-mudahan kata hak bil segala sifat kesetuan bagi manusia semua tu, hak lazim kena kait bil kuwah. Tak kira. Walaupun dia tak ada lagi sifat tu seperti budak kan. Budak ni semua segala sifat hak manusia tu bil kuwah lah kau. Katik bil kuwah padahal tak nak boleh lagi. Qari bil kuwah. Dah. Padahal tak nak baca lagi. Nampak tak? Apa lagi kita? Boleh segala sifat manusia tu semua tapi kena kait bil kuwah. Maka dia panggil segala sifat hak lain hak itu dia panggil lazim. Khassah. Sebab sifat manusia. Kalau hak bil fi'l hak selalu dah. Kalau makan kena duduk makan. Dia panggil akil bil kuwah, tengah duduk makan. Syarib bil kuwah, tengah duduk minum lalu dah. Kalau hak bil fi'l ni dia boleh asing, dia bukan manusia duk minum seumur, bukan duk makan seumur. Sabit tu hak bil fi'l dia panggil mufarik. Mudah kita faham. Sabit tu kalau kita tengok lagi kitab apa, kalau lazim misalnya tengok kitab dia tak worry bil kuwah bil fi'l. Dia tak worry. Tengok kitab susah kita baca. Lazim. Worry satu sifat. Kita kena takdir lah bil kuwah. Kena selalu lah, tak kena kira banyak. Begitu juga kita tersifat arak hak mufarik. Dia worry sifat, dia tak worry bil fi'l. Kita kena takdir selalu. Cerak ni bil fi'l. Selalu lah. Dia panggil daruri. Benda tak kena kira banyak lah. Walaupun si pengarih tak ni tak ada worry. Sebab apa? Dia kira tak kitab. Orang nak baca kitab je ni, orang lalu ilmu segala ilmu dah. Orang nak baca kitab je ni, berarti ilmu hak basic, hak ilmu asas-asas tu tahu dah. Habis tu tahu. Kalau tulis tu tak ada tak besar ni. Pada tulis tu khafsah tu pun besar dah. Kalau tulis benda kokek-kokek. Kau besar lagi. Habis tu dia pakai azah-azah tak borah. Cuma kita orang baca kena faham terbentik. Sebab tak arak lazim ketir kata arak tu bil kuwah. Dah. Wa tursamu dan dirasam makna ditakrif di sini dah. Bi annaha kulliyun tuqalu mana kulliyah bahawa dia tu kulliyah. Sebab dia kulli. Nah, tuqal makna boleh tuhmal atau tukhbar, boleh buat khabar. Dah. Ala ma tahta, atas barang di bawah. Yang ni di bawah kulli tu. Tahta apa ni? Tengok. Ma tahtu. Ma tahta hakikatin wahidatin. Di bawah bagi hakikat yang satu. Nah, dia lah dah. Berarti di bawah hakikat yang satu, fakat dia kena kait. Artinya, supaya kita kata dhahik. Kalau gitu dhahik. Afrod banyak. Afrod dia tu sebab dhahik tu kulli. Yang suka. Kena tapas yang suka. Banyak lah. Muhammad pun boleh terima yang suka. Ismail pun boleh terima yang suka. Bakrum boleh terima yang suka. Tapi di antara Muhammad, Bakro, Ismail, hakikatun wahidatun. Hakikat tu lah. Kenapa? Karena tiga-tiga tu haywanatik. Tiga-tiga tu haywanatik. Qaulan aradiyan akan sebagai wak khobar yang disebah kepada aradi. Apa aradi? Mana kata kalau tak ada dia tak binasa. Itu maksud. Dah. Ya kalau kita buat raja. Mana ni? Tubuh mai kulli. Kita ambil tadi kulli. Ya ada zati.
ya ada aradi. Dah. Zati tapi namanya. Zati ni ada dua, kan aja ni. Ya sebenarnya kalau tu boleh ditak lain, kita mantik kalau ke belakang lepas ni, ya susunya bagi ni dulu ya panggil mustarak. Dia panggil mukhtas. Mustarak ni panggil aradu am, nama dia. Mukhtas ni panggil khassah. Dah. Paharuan ni pula pecah dua. Mustarak ni pecah dua. Suara, ya ada lazim, ya ada al-mufarid. Hak ni pecah dua. Dah ya ada al-lazim. Ni boleh, ni kita katanya hak kebanyak ke ulama matik ke belakang ni ya lagu ni lupa aja. Tapi musa ni kita tak, ya ambil ni dulu. Arak ada dua, soalah tambah lazim tak atas. Lepas tu pecah dua. Khassah al-am. Soalah tak kalau kita buat gambar hak musan kita ya di rupa ni. Di rupa ni kita buat belah ni. Jadi aradi jadi dua. Lazim ni hak musan ni. Pada al-mufarid. Pada al-mufarid jadi dua. Khassah aradu am. Hak tu lah lagi ya. Aradu am. Khassah aradu am. Itu baik betul. Ni usan ni. Ni aku banyak ke mantik. Bab apa? Bab hak aradi. Ni dua. Kalau gitu kita tengok. Habis. Khassah. Ni. Khassah. Ataupun ayo ni. Dalam buat ni khassah. Khassah ni makna kata kita sah buat khabar. Kalau buat contoh si khassah apa? Dahik bil quwwah. Ni dahik juga tapi bil fa'. Nak kait dah. Dahik mana yang suka. Berarti yang suka ni khassah bagi insan. Tapi lazim, mana lazim? Hak bil quwwah. Mana hak bersedia untuk nak suka tu. Sifat bersedia tu tak ada semua. Sifat musta'id dia panggil. Persiapan tu untuk nak terima sifat dahik tu ya ada setiap waktu. Habis dengan pak suka tu dah. Tu dah dia kata ya dah sifat. Ya dah ada sifat. Sifat musta'id tu sebelum nak bagi kata suka selalu tu berarti ya dah ada sifat musta'id. Habis pak suka lalu. Berarti sifat persiapan tu duk tepek semua dengan dia. Ini panggil lazim. Ataupun suka selalu tu berweti lah. Weti cerita nak kai weti lah. Habis mufarid. Ni mari sifat lain pula. Dia panggil mufarid. Habis. Kamu dia kata muslim wa imma atah imma atah lagi dah. An ya umma. Bawa mu umulah iyo aradi tu. Haka ikafau kin wahidatin. Nah. Hakikat atah mana hak lebih fauqa wahidatin. Dah. Hak lebih daripada satu. Wahwa hak ya'um tu. Aradi ya'um tu al-aradul amu. Dia panggil aradu am. Ni, ni. Kal mutanaffisi bil quwwati seperti dia bernafas dengan bil quwwah iaitu persediaan. Wal fi'li selalu dah binisbati lil insani dengan nisbah bagi manusia wa ghairihi dan lain pada manusia. Mana ghairi minal hayawanati daripada benda hidup. Dah. Berartinya al mutanaffis bil quwwah. Ini al mutanaffis bil fa'. Itu akan bil fa'. Berarti atas mutanafis bukan manusia saja. Lembu, kuba kami pun mutanafis. Dah. Hak bil quwwah lazim. Hak bil fa' itu mufarid. Ingat itu. Wa yursamu dan dirasa makna ditakrif bi andahu dengan bahasanya arad-am kulliyun kulli. Yuqalu boleh buat khabar ni yukhbar.
ma alamatah tahaqaiqa, atas barang di bawah hakikat muhtalifatin. Seperti mutanafis kita kata. Kalimah lafaz mutanafis ni makna dia kulli. Pada afra, banyak afra tu. Segala Bani Adam, segala lembu, segala khubam, malah bila. Tapi afra dia saat itu mukhtalif bil hakikah. Mana hakikat berlainan. Berarti lembu tak sepa khubah tak sepa kucing tak sepa. Dah. Tapi sah kita kata mutanafis. Tapi mutanafis ni kaulan aradiyan, sebagai kita buat khabar hak nisbah kepada aradi. Bukan zati dak lah. Dah. Kalau gitu dia ni aradi. Badan juga dia ni mustarak. Tapi mustarak ni panggil aradu am. Hak muhtas dipanggil khassa. Yalah kata kalau kita kira kat kuliah khamsah ada ayat lah. Baru kita faham lagu ni. Jadi kuliah khamsah dengan cara 5 tu kita cabut nauk. Nauk tu kita tak suku. Sebab nauk ni mukhtalafih. Hak rajahnya tamamul mahiyah. Lepas tu hak zati 2. Mukhtas mustarak. Aradi berdua. Mukhtas dengan mustarak. Mukhtas ni makna tertentu. Hak zati, hak mustarak apa? Jinsun. Mudah-mudah. Hak mukhtas faslun. Mari belah aradi. Hak mustarak apa? Aradu am. Hak mukhtas khassah. Istilah dia. Tamamul mahiyah sempurna bagi sesuatu ikut. Bagi setengah mazhab boh lek zati, setengah mazhab boh lek ni. Nah. Tapi hak rajihnya iaitulah menjalani oleh Sahibus Sulam. Hak mula-mula orang mula-mula kat itulah tuai kitab matana itu anak murid bagi Asy-Syurah Abahari. Nah, iaitulah Mahmud Al-Asfahani. Nah, dialah ijtihad katanya. Nau tak boleh duduk dek tu dek ni. Kena duduk tunggal je ke dia. Jadi kuliah khamsah ada 5 ni. Dia tak ada lah. Kalau ulama mantik baru pun kalau kacau ijtihad sebut tak kulli tak lagi pada 5 ni. Kacau lah. Kulli tak lepas dah 5 ni. Kacau lah tak ke mana pun. Dia tak ubik lah. Lepas tu kalau nak kecil tak boleh. Nak pergi sepek. Jadi usah nampak banyak dah. Jadi kurang. Nak kurang tak boleh. Kalau kurang jadi tak ada jamek, tak ada manik. Ya tak lagi sebut tak kulli 5 perkara ni. Jenis nak. Nah. Jenis dengan nak ni panggil jauhar. Fasa khasah ar-raham. Seperti panggil Arab sifat. Sebab masih wallahi dari waktu jauhar dengan Arab. Dah. Berartinya sakup 45 ni sakup dengan makhluk. Tuhan tak masuk ke apa. Habis tu kalau kata ijtihad ulama matik mari, dia tak ada dah. Jadi seolah kata kuliah 5 ni ijmu' kita. Ijmu' ulama setengah pada mana ijmu'. Di antara mana di kalangan ulama matik semua sama ada mutaqaddim mutakhir. Cuma dina usah tu khilaf nak duduk belah mana. Zati ka ada tu khilaf di antara manatikah. Hak mutaqaddimin khilaf pula duduk zati aradi. Cuma mutaakhir itu tak nak masuk ruang mustaqil. Tak apa. Di situ dia bagi luah bagi kita. Habis itu kamar dia sebelum masuk qaulus syarah. Qaulus syarah ni habislah. Jadi mudah kita pada hari ini ni habis mabadi. Mabadi tasawwur dah habis. Sama ada dalalah, lafaz, kuliah khamsah. 3 semua. Itu dia panggil masuk dalam mabadi. Ya asal mabadi tasawwur ni kena pada kuliah khamsah. Tapi kuliah khamsah tak mada juga kita ngaji selalu. Dia kena ngaji dalalah dengan lafaz. Barulah reti kuliah khamsah. Kalau tidak, tak reti. Dia masuk kuliah khamsah lalu tak reti. Habis mabadi masuklah maqasid. Mana maqasid? Qaulus syarah. Jadi sebelum masuk qaulus syarah nak sentuh sikit oleh kerana Sahibus Sulam sungguh buat nazam tak ni, tapi ia tambah mana nasab baina kulliyain, nisbah di antara 2 kulli. Misalnya kita temu ni satu kulli, ni satu kulli. 2 ni gapo 2 ni nak sakut ke mana? Maka panggil nasabul manatikah, nisbah hak dikira dalam di antara 2 benda saat itu di sisi ulama mantik ia tak lain pada 4. Kadang-kadang umum khusus mutlak, kadang-kadang umum khusus wajhi, kadang-kadang tasawi, kadang-kadang tabayun. 4 ni. Artinya kalau kita ketemu 2 kulli, dan kita tahu ni kulli. 2 ni nak apa ni? Umum khusus mutlak ni kita boleh cuma masuk. Misal lagi
satu kulit ni semua masuk dalam kulit lagi supaya tahu Rasul dengan Nabi. Yang kita tahu ulama kala kata apa nisbah baina Rasul dan Nabi. Khilaf situ. Tapi jumhur katanya umum khusus mutlak. Apa maksud mutlak? Makna dua-dua ni kulit kedua ni. Tapi kulit soni ni afrod dia sepit sikit. Afrod sepit dah ni, dia boleh sumat masuk dalam kulit satu lagi. Tapi kita kullu Rasul Nabi. Jadi setiap Rasul afrod dia semua tu kita boleh hukum ke Nabi. Tapi walaisa kullu Nabi Rasul. Oleh kerana afrod Rasulnya luah. Kita nak tahu semua Rasul, mau Nabi Rasul alaih. Sebab ni luah belah. Supaya kita kata insan hayawan. Kulul insan hayawan walaisa kullu hayawan insan. Tak boleh kita nak kata semua hayawan tu insan. Berartinya insan pun kulli. Oh, Bani Adam masuk beh. Hayawan. Oh, hak dia lebih. Berarti dua ni umur khusus mutlak mana. Jadi insan semua masuk. Kalau kita buat kalau kita mati hak baru-baru you buat rumus, you buat gambar. Buat gambar kita pun dah nampak umur khusus mutlak ni. Gambar mana? Jadi tarheh. Ni nanti ni. Ni sebuah mantik kita orang ngaji sebab ni sebuah mantik ni pak ni dia ada segala ilmu. Dan juga hak ni, hak nak bina ilmu segala ilmu kita ngaji. Dia bina salah satu bina tah ni. Tah pak ni. Kita nak hak beza tak beza. Ni beza di mana? Ni dua ni beza di mana? Dia beza salah satu pak ni. Kalau umur khusus mutlak dia buat lika dua ni. Dia buat lika dua. Kita misal An-Nabi. Jadi Rasul kulli afrad penuh duk ni. Ya. Nabi, Nabi luah lagi dikongnya dia. Berartinya umur khusus mutlak kita ambil afrad Rasul sumat masuk ke Nabi boleh. Sumat afrad. Tapi hak Nabi nak sumat tak ni? Hak Nabi ya suka ni ya. Ni hak semakin ngaya ni 25 orang Rasul kita tahu tu. Hak lebih lagi tak boleh, hak lebih lagi supaya Nabi Shish. Nabi Shish tu lah ni. Dia dah masuk ni. Faham? Apa dah? Kalau kita tak Nabi Musa AS, dia boleh masuk. Nabi boleh, Rasul boleh. Dia panggil umur khusus mutlak. So, mari kita tu masuk umur, istilah umur khusus mutlak. Ngaji nahu cara nahu. Ngaji tauhid tu masuk umur. Tauhid boleh kata ilmu kali kita ngaji dah. Lebih kalau kita ngaji kita hasyah tu bayyur ala sanusiyah. Hasyah tu bayyur ala jahra tauhid. Allah, tu masuk umur lah kelima. Istilah umur khusus mutlak. Kadang-kadang kita tahu ni istilah piyo tu semua. Sebab apa ada nahu betul. Piyo tu semua ti. Tu semua ti mantik. Hak lain main baik. Satu lagi dia panggil umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi. Sebab kalam dengan kalim. Ulama lain bahasa nahu dia panggil umum khusus wajhi. Buat apa kalim ni boleh panggil murakkab. Tapi apa syarat dia kena tak kira wibadah tak kira. Kena murakkab 3 ke atas. Wibadah tak kira. Kalam dia kena murakkab juga. Tapi murakkab 2 ke atas tapi syarat dia kena wibadah. Lepas tu ni sebuah tu dipanggil umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi kalau kita buat misal mudah-mudahnya seperti al-abyad dengan al-insan. Yang putih dengan manusia. Apa ni sebuah dua tu? Ni sebuah dua tu umum khusus wajhi. Kenapa boleh umum khusus wajhi? Sebab dalam putih tu, afrod putih tu, kita kata al-abyad. Mana yang putih? Kena tahpo tak afrod dia? Banyak. Kertas putih, baju putih, piyah putih, pelita putih. Alhamdulillah. Lepas tu dalam tu ya ada juga manusia putih. Manusia kulit putih. Lepas tu al-insan. Insan pun afrod dia banyak. Di antara banyak ni ya ada kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah.
Patu apa dua ni? Dia panggil umum khusus wajib. Tengok. Kita kata. Kita buat gini. Al-abyad. Al-insan. Pahak boleh masuk dua ni kan apa? Insan abyad. Manusia yang putih. Dah. Kita tilik lek putih ni. Dah. Nampak umum putih pada insan. Nah, insan ada kalau kita ada sebuah putih ni. Jadi putih luar, tapi bila kita tilik kat ni pula, insan luar dah putih. Kita tilik pula ni. Insan lebih luar dah putih. Tapi umum khusus wajib. Sewajah ya. Bukan mutlak dah. Hak ni mutlak. Tak ikut. Kita pay mana pun, dia kena hak ni sepik situ. Duduklah pucuk mana pun, dia tak boleh kira. Hak ni tak. Kita tepat hak kata, boleh kata ni, sini ya. Umum khusus. Umum khusus ni boleh masuk. Wajah ni duduk sini. Mana kata kita katanya al-qamis, baju. Al-qamisul abyad. Dia tak boleh masuk dalam ni. Pada al-insanu ahmar. Tak boleh masuk dah ni. Boleh masuk ni lah insan abyad. Dia boleh masuk. Dia boleh duduk dalam abyad, dia duduk daripada insan boleh. Dia panggil umum khusus wajib. Ni pun sering kita temu kat dalam ilmu lain bagi ilmu tauhid. Satu lagi dia panggil tasawi. Tasawi ni gimana? Tasawi apa makna dia? Lafaz lain, makna lain tapi afrod sama. Afrod tu lah. Lafaz lain, dua kulli tu. Dua kulli ni lafaz lain. Kalau kita tengok takrif makna pun lain. Tapi walaupun lafaz lain, makna lain, tapi masodak ataupun afrod tu sama. Supaya kita kata al-insan. Mana apa insan? Hayawan natik. Lafaz pun lain. Dengan an-natik. Natik mana mufakir. Lafaz lain. Tapi kena tahu apa? Hak ni semua Bani Adam. Natik Bani Adam juga. Dia panggil tasawi. Jadi afra'ullah. Kalau kita buat lika kok. Lika dua mari tindik. Di sama. Lika sama mari duk tindik lah. Sebab apa? Sebab lika pertama kita kata insan. Lika yang kedua ni natik. Dah. Dia panggil tasawi. Tapi tu kita temu lagi kita musawin. Kelimah musawin. Gapo tindik di mana? Haza musawin li haza. Ini sama dengan ini. Apa maksud? Maka maksud sama di sini iaitu afrod. Afrod tu lah. Dua ni lafaz lain. Makna bagi lafaz pun lain. Tapi bila kita tilik afrod, kena tahu tu lah. Tak lari. Walaupun satu afrod pun tak jetak. Jadi hak tu lah. Kalau kita tahu insan ni afrod juta. Tak pun juta. Hak juta tu dah. Bukan kata hak insan ni afrod juta, hak ni kurang. Bukan. Kalau kurang, jadi umur semua telak pula. Lu kurang. Tahu tak? Ni dah. Kalau sejuta, hak ni pun juta, hak tu dah. Dia panggil tasawi. Satu lagi pada manatikah, dia panggil tabayun. Tabayun tak boleh masuk. Hak mu tak boleh masuk. Hak ku tak boleh masuk dari mu, hak mu pun tak boleh masuk dari aku. Supaya kata asyajaru dengan al-hajaru. Pokok kayu dengan batu. Syajar afraq banyak. Hajar afraq pun banyak. Jadi dua ni afraq dia tak boleh masuk dalam ni. Hak ni pun tak boleh masuk dalam ni. Masing-masing afraq gimari. Dia panggil apa? Dia panggil tabayun. Sebab isim fa'il. Isim fa'il tabayun. Kenapa? Afraq isim tak boleh masuk fa'il. Fa'il tak boleh masuk dalam isim. Boleh. Afraq isim. Tak boleh masuk dalam fa'il. Walaupun satu afraq pun tak boleh jetak masuk. Fa'il tak boleh masuk dalam isim. Dia panggil tabayun. Maka nisbah matik tak lain pada pak ni. Kalau kita ngaji ilmu lain dia bina tak ni. Tapi tu kadang kalau ulama duk khilaf. Salah satu pak khilafnya kadang-kadang tilik kat sini. Supaya kita ngaji kitab besar-besar nisbah di antara Nabi Rasul tu pun khilaf banyak dah tu. Setengah ulama kata muradih. Muradih maknanya hak tu. Muradih apa maksud muradih? Lafaz lain dah. Makna so.
Hak tu kita tilik mana hak ni, hak nisbah pak ni tilik di afrad. Semua pak ni lafaz lain belaka, ta'rif lain belaka. Tapi tilik jadi pak kerana tilik afrad. Adapun muradif dengan mustarak tu, hak tu tilik di makna. Tak ada tilik pada afrad. Tilik lafaz dengan makna, dia tak sakut dengan afrad. Hak pak ni dia sakut dengan afrad. Sebab kata apa dah? Nabi dengan Rasul. Tengah ulama kata muradif seperti zaman syari. Zaman syari di zaman syari. An-Nabi wa Rasul muradif. Ar-Rasul wa Nabi wa Rasul. Deh. Zaman syari pandangnya dia. Kita ahli sunnah tak? Umur khusus mutlak. Setengah lagi tak? Umur khusus wajihi. Banyak mengata. Dia khilaf. Khilaf bina tak ni? Tu baik boya bina tak ni tu baik. Hukum lepas pada tu pula. Dah. Ni dia panggil nasab ataupun nisbah baina kulliyaini. Kalau kita ngaji le sulam dia panggil ada tajuk nisbah di antara dua kuliah. Cuma dalam sulam dia pun tak mencakup juga. Syarah dia mari syarah. Oleh kerana dalam sulam disebut tasyakkukun tawatu'un. Tawatu, mutawatir. Lepas tu segala syarat tu mari iktiraf bab tu banyak iktiraf kali kalau kita baca tapi idham mubham tak, idham mubham dia pakai taslim. Tu tak ada tik apa. Kalau Hasyam Bayuri, Syekh Sabban, Syekh Sabban Mulawi tu, Ahmad Mulawi tu, iktiraf. Dia nak sebut ni tajuk unwan ataupun tajuk bab hak ni panggil nasabu baik manatik ataupun an-nisbatu baina kulliyain, tapi bawa isi dalil dak. Isi dalil tak sebut pak ni dak. Sebab isi dalil tak sebut ni umur khusus mutlak tak ada. Umur khusus majid tak ada. Nah, dia ada warning lah tasawi dengan tabayun. Tapi tak panggil tabayun lagi tak ni dia panggil takhaluf. Takhalufun. Hak tu lah takhaluf dengan tabayun muradih. Cuma dia disebut tawatuk dengan tasyakkuk. Ni mutawatir kita boleh ambil ni. Kita wahai temuka ni. Mutawatir dengan musyakkik. Musyakkik ada setengah ribu makna syok. Sakut pun dengan syok tahu. Syok pun dengan syok tak sakut ke pun. Musyakkik yang syok. Kok mana yang syok? Musyakkik. Padahal musyakkik ni istilah ilmu suku panggil. Kita tahu musyakkik dengan mutawatir. Ini dia tilik di lafaz satu makna tilik satu lafaz ya. Tapi satu lafaz tengah afrad. Misalnya kita insan. Maknanya apa? Haywanatik. Al-abyad. Apa makna dia? Malahul baya, barang yang baginya warna putih. Panggil al-abyad. Baik, kalau itu afrad dia. Afrad insan mana? Bani Adam. Afrad dia ni tak ada lebih tak kurang, setarah lah kau. Dan afrad dia setarah, tak ada lebih tak kurang. Panggil satu peringkat, dia panggil mutawatir. Mutawatir. Tapi al-abyad ni malahul baya. Bagi yang baginya bagi ma tu warna putih. Lepas tu warna putih tu kena tahu gapo tu. Kita putih. Kita. Kalau kita dah tengok semua warna putih tu kadang-kala hak ning ni putih semu. Hak ni putih cera-cera, putih juga, tapi putih tak ada lahno. Kalau gitu putih tu ada darajah, ada peringkat, tafawut, mana berlain, ada kelas-kelas. Apabila ada kelas dia panggil musyakkik. Jadi musyakkik dengan mutawatir tilik mana? Tilik antara lafaz dan juga afrad bawah tu. Afrad bawah tu berlain ni dengan setara. Kalau afrad tu setara tawatir. Kalau afrad ada lebih kurang, ada peringkat-peringkat musyakkik. Sampai tu di sisi ulama klik. Kalau orang pernah ngaji kita Asyadu Suki, dalil dia tu. Sifat wujud tu. Zahaba falasifa annal wujud musyakkikun. Zahaba mu'tazilah annal wujud mutawatirun.
Dalam tu, pak kita gapo duk main ke? Duk main tu gapo dia tu. Deh. Annal wujud, banyak lah annal wujud. Okey. Banyak dia panggil ni mustalahat yang guna dalam hasyiah. Deh. Kita kurai no, kalau sifat ya tilik kok ning boleh kata wujud tu, jadi wujudullah dengan wujudul makhluk ia ada lebih kurang. Oleh kerana wujudullah tidak ada mula, tidak ada akhir. Ada manusia, ada juga. Tapi ada mula ada akhir. Kalau itu berlain ni, ada suku. Ni. Syakik. Hak ni kalau tilik ni semata ada, asal ke panggil ada, tak kira dulu dia panggil mutawatir. Dia panggil khilaf. Dia panggil mustalahat ni dia perlu buat kita kena tahu. Hak ni dalam sulang, kalau dalam sulang ni ada. Kalau kita ngaji sunnah cukup. Ni dah. Baik, kita masuk qaulus syarih. Dah. Ni benda guna kita nak tahu ni. Jadi kita orang ngaji ilmu untuk nak baca nak telokoh tu kakak guni kena duduk depan lah. Kita baca pak. Ni. Jadi barulah kita faham tu cara lain musyakkik mutawatir umum khusus mutlaq ni. Pak asal ni terua ni. Nah, pak asal ni terua jenis. Ni istilah. Jadi perlu kita ngaji ni nah you kena wi ada lepas lah. Dah mudah kita baca lebih lagi. Kalau kita wahai minat hasyiah tu ni sangat kena tahu. Tak kira kita pesing kita ni wahai baca hasyiah. Tak kira ada ilmu pun nak baca hasyiah lalu. Ayo kena ada kakak aku ni. Kalau tidak dia faham tak habis ni. Jadi faham jadi tak semuti ni. Tak licin kan. Kita pergi pula sikit kita pergi kepada al-qaulus syarihu. Qaulus syarihu ni kena kepada al-maqasid. Mana matlamat. Oleh kerana matik ada dua sasar, ada tasawwur, ada tasdiq. Tasawwur ni makna kata idrakus syai' bila hukmin. Mana kita dapat suatu dengan tanpa hukum, sama ada isbat ataupun nafi. Tasawur ni dia kadang-kala kita tak nak berhajat kepada ta'rif, dia panggil tasawur daruri. Daruri supaya kita tahu budak. Budak ni tak capak siap dah, dia panggil ilmu daruri. Dia kena tua dia kena. Dia panggil ilmu daruri, ilmu hak tak kena usaha. Hak berhajat kepada ta'rifnya dia panggil tasawur nazari. Hak kena kira bahawa kita sebut pak kena duk mikir tu. Maka tujuan debat tasawur ni ialah qaulus syarih. Qaulus syarih itulah supaya tasawur majhul nak jadi maklum. Habis gitu ni. Maka sini ni siapalah matlamat itu. Tujuan itu yang dimantik buat tasawur duduk sini. Nah, qaulus syarih. Kita tengok. Kata musannif kita rahimahullah taala al-haddu. Apa makna al-hadd? Qaulun dalun ala mahiyatis syai'. Itu makna had. Perkataan yang menunjuk atas diri bagi sesuatu benda. Nak menunjuk atas diri sesuatu benda. Berarti sesuatu benda kita katanya bohlah kita temajhul. Yang menunjuk nak kita reti benda tu. Dia panggil al-hadd. So kata bohlah kita kata al-insan temajhul. Majhul bagi kita al-insan. Tiba-tiba ulama mari buat hayawanatikun. Maka ala hayawanatikun min qaulun dalun ala mahiyatil insan. Kita kata hayawanatik itu ialah qaulun dalun ala mahiyatil insan. Kalau gitu hayawanatik panggil apa? Al-haddu. Ora, dia panggil al-haddu. Pakai had. Dah. Wahwa al-had. Al-had itu allazi yang yutarakkabu disusun. Disusunkan dia allazi min sebagai yatarakkabu yang susunlah ia allazi min daripada jinsi syai', jenis bagi suatu. Wa faslihi dan fasanya fasa bagi suatu al-qaribaini, qarib kedua. Sudah. Qarib ni pula istilah. Qarib ni nomik mana? Qarib ni kita pergi sikit. Ni kita nampak.
Sebab jin ada dua, jin ada tiga kita ngaji dah. Jin sukari atau jin safil, jin mutawassit dan itu jin subai atau jin ali. Jin subai ni boleh panggil jin ali. Faslun pada dua, faslun qarib ada faslun ba'i. Nah, lepas tu hak nak panggil had ni kena murakkab, kena susun daripada jin sukarib wa faslin qarib. Lepas tu kita nak tengok tibanya. Gambar ni pun kita boleh kita mantik mana boleh punya golek ke gambar ni kerana bergambar ya panggil apa? Panggil gambar ni gambar ke Yunan dulu sebenarnya. Cuma ulama kita mai proses mula. Dia panggil syajarah Furius Asuri nama orang ni. Furius Asuri ni orang bola tak mana mati dia tu sebelum miladi 230 lebih 35 tak silap. Belum miladi. Sebelum Nabi Isa meninggal, dia mati sebelum Nabi Isa nak berlahir. Nah, 235 tahun. Berarti dia ni orang Yunan, orang Greek. Ni nama orang Furius Suri. Orang terkenal lah dalam ilmu pasaport. Tapi dia bukan daripada kita katanya kompor tu Allah alam mana dia ni orang tak pasu. Kita tahu orang tak pasu sebelum Nabi Isa lagi dia. Pas dia ni bukan orang kok negara, orang Yunan. Kalau kita tengok dakwah para rasul semua tak ada siapa kok ni. Kalau kita baca sejarah ambil Nabi ada hingga sampai Nabi Isa alaihissalam tu boleh kita munyi dok musik kok negara tu ya. Baghdad kok Iraq kok Palestin kok Mekah kok Mesir dok musik kok ni. Dok musik tumpuk-tumpuk tu dok dakwah gini. Tak ada siapa mana tak nak bisa pakok Europe. Nak bisa pakok Eropah tak ada. Dah. Kita nak panggil dia ni wallah alah lah panggil ahli fatrah ke apa? Mana orang tak pasu. Orang tak pasu. Yalah buatnya tapi gambar dia ni dibawa semua ulama lek ke kalau sebut kata nak buat lajah lebih kenal jin sukari fasul qari lek ke lajah ni jauhar. Ada tunggu lagi tapi kalau tu dia tu pasal lain baik lain. Cuma ulama kita mai proses tapi gambar tu hak tu lah mai proses suku ni bawah ni. Lepas dah jauhar ni ulama kita ahli sunnah sebut jauhar di sini kita ada dua. Gising jauh haru parti. Ni hak kita. Gising ni pecah pula ambil dua. Ada namin. Subuh. Wairu namin hak tak subuh. Sepotong kau batu. Dia kata pasir-pasir. Gising tapi tak ada subuh. Namin ni ada dua tak? Ya ada hassas. Ada ni apa sayang hak ada penceraan. Lepas tu hak ghairu hassas, hak tak ada penceraan. Hassas, ghairu hassas. Maka ni panggil an-nabat. Nabat makna tumbuhan, segala tumbuhan tu dia panggil namin tapi ghairu hassas. Hak hassas ni panggil hayawan. Jadi ulama kita untuk nak pergi kawak. Nama dia ni syajarah Furius Suri. Namun nak sebut tu payah. Sebab dia bukan bahasa Arab. Cuma ia dihejok tu. Gapo bahasa Syia ni gapo? Syia ada, ya ada. Baik Syia ngaji ilmu siasat ya ada ni nama lagu ni. Tapi Arab itu lagu ni. Hassas dan hayawani ya ada. Ya ada insan. Faras kita tahu. Nah, asal Isa pula ada Muhammad dan Bakrun ila akhiri suk situ. Suk sini mek jauhat turun mari suk di afrad halus suk iaitu. Iaitulah. Ni manusia duk jalan tawatah ni duk di rungai ni duk sini. Mek dak atas ni dia, jauhat. Patu hak lain lagi ah, hak lain pada kenal ni kalau kita ikut hafiri ni gapo pula. Jismunami ni gapo pula. Pecah cara dia. Orang bahasa pokok kayu ni ada pecah cara dia. Hak tu ilmu suku lah. Cuma kita naknya nak beri gambar dia nampak jin apa dia jin subai qari. Right.
Insan faras asad. Hal ni kita tahu dah. Tamamul mahiyah. Dia panggil nau. Dia panggil anwa' segala nau duduk bawah tu. Pas lewat dan nau ni apa? Dia panggil juz'iyah. Segala juz'iyah lah. Segala afra', segala masodak. Suk situ. Lewah anwa'. Nah. Lepas tu letak dan nau sikit tu. Naik setangga dan nau dia panggil jinsu qarib. Deh. Dia panggil letak dan nau sikit dia panggil jinsu qarib. Ni panggil jinsu qarib. Letak dan nau sikit. Naik nau pok setangga. Jinsu qarib ni. Ni panggil jinsu qarib. Naik lepas pada dia ni panggil jinsu wasit. Hak ni pun sebelum nak sampai akhir, nak sampai kemocok tu semua tu panggil jinsu wasit lah kau. Kalau ada soal lagi pun, selesai dah. Sebelum nak sampai hak kemocok tu dia panggil jinsu wasit bi. Yang panggil wasit bi martabatin. Wasit bi martabatain. Tengah satu martabak, tengah dua martabak. Dia panggil dah. Hak ni pun wasit. Hak akhir kali dia panggil jinsu ali. Hak di tengah jimakulak. Dah. Lepas tu takrif tu. Hak nak panggil had ni, ia kena ada jinsu qarib. Ya tahu. Berartinya kita nak tarik insan. Nah, misalnya insan. Lepas tu kita nak ambil gapo boh mula-mula. Pertama jinsu qarib. Mana jinsu qarib? Hayawan. Buat apa boleh ambil hayawan jinsu qarib? Kerana letak pada insan hayawan selalu dah. Tak baik bagi jinsu qarib. Boleh kita nak ambil nak tarik insan boleh. Jismun natik boleh. Dia panggil jinsu wasit boleh. Tarik insan juga jauhar natik boleh. Oh jauh Dia tak molek. Nak panggil had ni, dia kena panggil jinsu qarib. Baru panggil had. Nah, kena boh ni jinsu qarib. Dia panggil had apa had tang. Nah, mana hok molek, mana tu lepas pada nak ni berarti kita nak tarik, kita ambil atas dia. Dia panggil jinsu qarib. Dia. Lepas tu faslun qarib. Faslun qarib kerana apa panggil faslun qarib? Oleh kerana insan, faras, asad. Semua-semua ni sah kata hayawan lakar. Sah. Boleh kata hayawan lakar. Tapi beza insan dengan faras dengan asad beza mana? Beza hak setarah dengan dia. Bukan beza insan dengan hak ni. Bukan beza insan dengan hak ni. Perak. Kalau kita terbeza insan dengan hak ni, dia panggil kelas lain. Tak kira tu. Hak ni beza insan dengan hak ni pula. Dia kelas dua kelas pula. Dia kena beza hak sekelas dengan dia. Kalau apabila beza sekelas dengan dia, itu panggil faslun qarib. Beza hak setara dengan dia lah. Mana setara dengan faras? Berartinya kita tak natik. Natik ni beza ke apa? Beza ni. Beza setara faras dengan asal ni. Sampai tu nak takrif dengan hatta ni kena jinsu qarib ni. Lepas ada setangga. Lepas tu natik ni. Faslun qarib apa faslun qarib? Iaitulah nak beza hak setara dengan dia. Supaya kalau kita buat nahwu ni nampak sikit nahwu. Sampai setiap alim ulama semua tu, ia nak ijtihad tu baik, nak bagi benda ia kena gambar ni. Ia nak gambar apa ni. Ia nak gambar tu baik tu. Supaya kita tahu nahwu. Nahwu ni kita tahu boleh kita nampak. Nahwu ni kita tak kemocok suka apa? Kelima. Ada ke tak ada kelima? Nah, boleh kita mik kat kelima dah. Dah. Kita kata kita boleh nampak. Kita katanya kelima. Tu mari diko. Iseng. Ni ulama ni hak ulama dah. Jadi dia nak ijtihad bukan mudah, habis tak ilmu kan mudah. Kan mudah. Kesematan wadah, dia kena nak jadi setangga we nampak tu, we pecah-pecah tu. Kebiasalah. Habis tu pada tu hebatlah ulama pun. Nah, dia kata ijtihad dia tu. Kita katanya iseng ni panggil anwa'. Sebab dia tamamul mahiyah. Sepenuh lah. Nah, mai tah dia apa? Di kalimah ni panggil jin. Dia sukari nasbah dia. Sebab atas dia selalu dah. Tak ada benda lain. Tengok. Tak ada wasitah lagi. Pakai tu dah. Dia panggil kalimah nasbah ni panggil jin sukari. Boleh kita andai yang atas ke kalimah ni apa? Dan apa lagi? Kalimah ni pecah pada apa? Apa? Kita je nak usah ingat tak?
Tak ada dah. Tak ingat tak. Nah, kalau ada lagi. Nah, kita ambil hot ning mai boh dalam ising. Jadi takrif tak oleh habis tu setiap semua ni semua letak ni ada kalimatun. Kalimatun lah tu. Kenapa? Karena dia ambil jinsu kori ni. Jinsu kori mana? Lepas dia tu kelima dah. Panggil dekat satu lah. Pakai setangga dah. Lepas tu faslun kori mana? Faslun kori iaitulah ising hok beza setara dengan dia ni. Ni. Jadi dalat ala makna ila akhiri. Lepas panggil faslun kori. Nampak tak? Faslun kori. Apa sama? Faslun kori. Jinsu kori, faslun kori. Campur dua tu jadilah mah iaitu list di ising. Sepenuh ising dah sepenuh tu. Tu istilah ulama nahwu. Okey tahu dah. Okey. Kita nak buat lagi. Kita tahu mudah. Benda bukan benda luar biasa tu. Kalau tengok kalau kena kita ke darah tak kenapa bila tu. Dia nak istilah tu baik tu. Payah nak baik kau ni. Baik ajar kau ni. Ni tapi tu setengah kitab mantik satu lagi dia panggil lepas pada tak dia panggil at-taksim. Dia nak bagi benda misalnya kita nak bagi benda. Nak bagi satu benda tu, lepas tu nak pecah baik 2 3 4 5 tu maksim pecah tu dah. Dia ada kaedah dia. Habis tu ulama duk iktiraf duk kapot. Para Ibnu Taimiyah tu tentang masalah taksim tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Taksim dia pecah tauhid. Mai kaedah mana uluhiyah. Tu. Pakai kaedah mana ulama kebanyakan bina kaedah. Dia ni habis tu ulama tak boleh terima tu. Habis uluhiyah rububiyah tu lo ya. Walaupun di sini dia kata tiap-tiap rububiyah uluhiyah bukan semua uluhiyah rububiyah dia pakai umur semua telak dia katanya, tapi kaedah tidak boleh terima oleh ulama lain. Habis tu kebanyakan kritik lah taksim tauhid rububiyah uluhiyah sifat. Ni kita katanya lagu ni lah. Kalau gitu nak panggil had. Faslun qarib dengan jinsu qarib. Ya misalkan apa? Kal hayawanin natiq seperti haiwan natik binisbati ilal insan. Dengan kita adu kepada lafaz insani. Wahwa ni hak murakkab daripada jinsu qarib dengan faslun qarib tu al-haddut tamu. Dia panggil had tam. Had hak molek sekali. Di antara takrif benda majhul nama satu kali iaitu had tam. Artinya kalau seseorang boleh takrifkan benda majhul buat dia had tam, orang ni orang panggil ahli ijtihad dah. Masuk panggil boleh ijtihad dalam medan ilmu dia tu. Oleh kerana apa? Dia tahu kata benda majhul ni jenis bagi benda majhul dia tahu. Dan juga fasa bagi benda majhul ni pun dia tahu di antara hak. Kalau kita kata kita buat contoh. Nak kata nampaknya buat insan bagi tak dia tahu, tak dia kaji lagi. Tiba-tiba ada seorang nak kaji. Dia nak takrif haiwan natik tu berarti dia reti dah katanya jenis insan ni gapo. Ya. Bagi orang nak buat takrif tu. Dan juga insan hak setara dengan dia ni beza di mana? Mana fasal? Makna kata dia okay, biasalah. Boleh royak apa tu boleh beza, boleh gambar habis. Berarti dia nak royak beza, dia kena gambar kat faras, dia kena gambar kat asad. Baru boleh royak beza. Kalau gigi gambar sebelah tak boleh lagi. Misalnya gambar insan saja, faras dengan asad tak gambar. Tak boleh royak juga. Berarti dia tu dah mencakup habis segala anwa, segala afraq bagi haiwan. Hak dikata kena semua tu dia habis terletak. Lepas tu royak. Pak beza. Ada itu kebiasa ya. Maka kalau kita tengok takrif takrif insan haiwan, kenapa panggil jinsu qarib? Kerana atas dah insan selalu dah, tak ada dah benda tengah. Lepas tu natik kenapa panggil faslun qarib? Kerana natik ni nak beza setara. Nak beza setara ya. Setara hak sekelah dengan dia. Habis tu kita ambil haiwan natik dia panggil hatam. Habis nama dia hatam. Hak tu hak nombor 1. Takrif hak molek sekali. Wal haddun nakisu dan yang kedua had nakis. Nah, had nakis ni apa? Wa huwal ladzi yatarakabu iaitu yang susun ya alladzi min jinsi syai'il ba'i. Dah.
daripada jenis bagi suatu hak jauh. Wa faslihi al-qarib. Dah, tapi fasah hak qarib. Ya misal ke apa? Kal jismin natiqi binisbati ilal insan. Ha, nak tarik insan. Selera. Nak tarik insan ni. Yo mere jismu ni, tah ni. Jism hak jauh. Baik di sini ni, kelima baik ni termasuknya baik hak ali termasuknya mutawassit. Mana tahu jinsu baik di sini mana lain pada jinsu qarib. Dia nak tarik insan juga, tapi tak ada ambil hayawan. Dia ambil apa? Ni, jismu natik. Oh, dah boleh. Kenapa boleh? Kerana ada faslun qarib. Nah, faslun qarib, kerana faslun qarib? Kerana dia ambil fasa setarah dengan dia. Dah. Kan mudah dah. Kan mudah. Tapi itu kadang-kadang satu benda majhul ulama tak ada itu. Ulama tak ada gini. Kadang-kadang orang belakang mari takrif ni ahsan. Ahsan tu nasbah apa? Kali kita kira. Kalau dia takrif ni aula lebih. Lebih apa? Lebih rapat kepada mahiyah. Lebih boleh tahu kepada mahiyah. Nasbah ni, nasbah hamantik ni. Kadang tak ada. Lebih lagi fok hasyah. Fok muhasyi ni. Yang hasyah ni mula korang 10. Korang 10. Masa ulama wa hasyah ni mula korang 10. Ime mula akhir korang milih lah. Akhir korang milih masuk korang 10. Sebab ime khayali ni. Ia wa hasyah atas akad ina safiyah. Ia ni 858 akhir korang 9. Lepas tu termasuk Syekh Ansari. Syekh Ansari ni masuk. Dia umur 100. Syekh Ansari umur dia 100. Ni, orang lain terpanjang umur. Habis anak murid yang ramah. Syekh Ansari ni 926 mati. Dia pun orang buat asyah. Lepas tu lepas dah tu. Saya mari. Sebab Imam Bayuri ni mana khobosu dah. Kalau khobosu dah lah. Orang buat asyahnya. Cuma belum tu ada banyak lagi. Maka orang buat asyah ni lah. Ia kita tengok takrif hak sebelum pada dia ulama belum ada dia pelaga-pelaga. Hak ni molek, hak ni tak molek. Kita boleh tahu situ. Takrif tu di antara takrif undang-undang tu. Kalau kita orang tak terima tak tahu. Weh, ulama ni pakai alat mana ukur tu? Alat dah. Hak ni aula, hak ni tak ada aula, hak ni ahsan, hak ni tak ada ahsan dah. Kerana pakai mantik ni. Kadang-kadang ilat dia hak ni pakai jinsu baik. Ni molek kenapa? Karena dalam takrif ada jinsu qarib. Dia ilat masing-masing. Kalau kita lagi mati dah nampak. Cara tatbik apabila mari benda pelago tu. Lepas tu nak kita tarjih. Nak kita tarjih salah satu pada keluar tu. Salah satunya guna mantik. Bagi orang baca hasyah nampak. Dah. Habis sebelah lek tam. Sebelah lek had. Had dah dua, had tam dengan had nakih. Ingat had tam susun pada jinsu dengan faslu qaribain. Dua qarib dua. Kalau hak had nakis jinsu ba'id dengan faslun qarib. Dia panggil had nakis. Nakis ni makna kurang lah kalau kira pada luar. Makna kurang tak sempurna. Buat apa duk jinsu ba'id tu. Habis jadi tak sempurna. Dah kira dah. Warasmut tamu dan rasmut tam. Rasmut tam ke apa? Wa huwa allazi yatarakkabu min syai'il qarib wa khawasihi al-lazimatil lahu. Dah. Iaitulah rasa yang susun daripada jin bagi suatu hak qarib. Qarib. Hak nak tam ni syarat dia pertama kena ada jinsu qarib. Sama ada had, sama ada rasam. Kena jinsu qarib kena ada. Tapi beza dia di antara had dengan rasam. Had, ia ada fas. Ingat molek. Had, ia ada fasa dalam takrif. Kalau rasam, ia ada khasah. Tu. Di sini Pak kita boleh tahu ni dia pek dah ngaji kuliah khamsah. Nampak tak? Kalau dalam takrif tu ada khasah, maka kita kata takrif tu panggil takrif dengan rasa. Kalau dalam takrif tu ada fas, ia panggil takrif dengan had. Ikut apa suatu benda majhul hak ulama dok takrif tu. Deh. Khawah hak mana? Hak lazimah mufarid tak leh. Lahu bagi syai. Seperti misal apa? Kal hayawanid dhahiki, seperti
fi ta'rifil insani, pada kita nak takrifkan insan. Nah, deh. Pada kita nak tarik insan, okay? Misalnya kita orang ahli nak takrifkan benda majhul. Nak takrif juga. Kita tahu suatu kita nak jahil ni jenis dia, tapi faslun saya tak temu. Siap. Faslun saya tak temu. Nak takrif ke mana? Tapi tahu sifat ketentuan bagi dia tu, tahu sifat khasah dia tu. Tapi saya faslun tak temu. Tak ada dengan ros. Tak ada dengan ros. Deh. Sampai tu tengok ulama kata bagi orang tahu faslun ni makna hok ni panggil pemberi khah hok hewi pada dia. Berartinya setiap makhluk ni ia ada fas tertentu. Manusia, lembu, kubah, kami, palie, parakau, semua tu ia ada faslun. Tiap satu jauhar, ataupun satu jisim ia ada fasah tertentu. Patu bagi hak tahu tu makna tu hak tu rahsia Allah Taala bagi hamba dia. Tapi kata tak ingat ini haramai kata. Deh. Nak katanya mudah kita nak tahu faslun. Berarti kena sampai tak ilmu tu kita nampaklah ilmu tu. Kita tahu ni palie, beza palie para itu ayat itu ya. Kita royak itu tipe khasah. Ketentuan sifat hak lazim bagi palie tu ni. Hak tu tak ayah. Nak tahu faslun tu. Hak ni hak seolah tak pergi tu suku pula. Buat baik kita nak tahu diri suatu ni mungkin mudah. Mungkin mudah. Hak ni bagi Allah Taala khas lah. Capak pada hamba dia. Cuma kita tengok hak lepas panggil jasa. Hak tercatat, tertulis di kitab-kitab ni takrif di fasa ni. Tapi tu fasa bagi sesuatu hak ni ijmu' lah. Boleh ijmu' ulama kata tak boleh nak berbilai. Setiap mahiyah ada fasa khas. Lepas tu tak boleh nak berbilai fasa. Ia tak tahu khasah boleh berbilai. Satu mahiyah, satu benda ada satu fasa. Bukan 2 3 fasa dak. Berarti kalau kita ijtihad satu benda majhul tu baik ini nampak banyak ni. Banyak tu bukan fasa tu. Bukan tu. Dia fasa dia so. Kadang-kadang kita tasyabuh. Mana fasa mana khasah. Tasyabuh. Mana? Tasyabuh fasa dan khasah. Kadang-kadang tasyabuh duk keliru khasah. Fasa. Tu kena lagi. Tu. Nampak. Maka kita takrif hayawan dhahik, ia panggil takrif insan, ia panggil apa? Ia panggil rasmut tam. Kenapa? Karena dalam takrif insan ada hayawan dan sebuah insan panggil jinsu qarib. Dah dengan kita lajah ni panggil jinsu qarib karena tak ada menengahi. Lepas tu dhahik. Dhahik saat itu kena kait bil quwwah. Nama takrif kita. Ada. Kena takrif sebab apa? Sebab syarat dia kena lazimah. Jadi kita nak kait lah tu. Kalau hayawan itu dhahik bil quwwah. Kena boh situ. Walaupun dalam kita tak boh. Sebab apa? Kalau kita boh bil fi'l tak sah takrif. Tak sah takrif. Misalnya kita kata insan hayawanud dhahik bil fi'l. Misalnya kita buat contoh. Manusia itu ialah benda hidup yang suka selalu. Hak tak suka, tak manusia. Ya iktiraf lah. Ya iktiraf lah. Tapi itu ya kena bil fi'l. Warrasmun nakis dan rasmun nakis pula. Wa huwa alladhi yatarakkabu min aradiyatin. Yang tersusun daripada segala aradiyat. Mana aradiyat? Sama ada aradu am ataupun khassah, tipung. Lepas tu tak ada jin. Jin jenis tak ada. Rasmun nakis jenis tak ada. Sama ada tam tak ada. Baik, dia panggil ada hanya arad saja. Segala aradiyat ni makin dua sama ada khassah bercampur dengan aradu am. Sebab kalau kita takrif aradu am saja tak sah juga. Suatu benda, misalnya kita ada insan mashin. Boleh kita kata. Jenis kita tak boleh. Manusia yang berjadah apa lembu? Lembu tak masuk apa? Apa tak masuk lembu takrif mashin. Kalau itu takrif tak ada manik. Tak ada teguh benda luar masuk dalam afraq. Tak boleh. Dia kena buat juga khassah.
Khosah campur dengan arah doa boleh. Nah, mana dia takrif ni? Kaqaulina, patu tahtasu tertentulah ia aradiyat, bukan tertentulah jumlatuha oleh jumlah aradiyat semua tu bihaqiqatin wahidatin, dengan hakikat satu. Mana kena tah benda tu lah. Kaqaulina, seperti katakan mi fi ta'rifil insani, pada takrif manusia. Innahu, bahwasanya insan tu masyin ala qadamaihi, yang berjalan atas dua kaki. Aridul azfari, mana letter lah, kuku yang diletter ni, kuku yang dipanjang lebar kuku yang tak ada ditajam dak. Badi al basyrati, kulit dilicing lah oleh kulit licing. Mustaqimul qamati, apa dah, betul lah berdiri, bagi berdiri, mana berdiri betul, nak cacah. Dhahakun, mana bersuka, bitabai, dengan jalan tabi'ah, dengan jalan ke asal kejadian. Campur semua tu ialah takrif insan. Dia panggil takrif dengan rasmun nakis. Kenapa? Karena tak ada jenis. Tapi itu boleh kita ngaji sifat tauhid, boleh kita ngaji bab mantik dah. Segala takrif, kalau kita ngaji tauhid semua, sifat tauhid Kudrat apa dah takrif, ada takrif semua. Maka ulama katanya segala takrif yang mana ulama takrif dalam bab tauhid, khususnya sifat tentang ilahiyat ketuhanan ni, takrif dengan rasmun nakis. Apa tu? Bab Tuhan ni bukan jenis. Pas nak kata fasa pergi boleh tengok, tak boleh tengok tu Pas nak takrif juga, takrif dengan sifat ketentuan. Tapi kudrat, dipanggil kudrat apa? Ijab wa i'dam. Kalau iradat, takhsis. Itu dia panggil apa? Dia panggil takrif dengan khossah. Khossah. Dia panggil rasmud. Dan juga rasmun nakis. Kenapa? Karena tak ada jenis. Tak ada. Tapi segala takrif bab ketuhanan yang ulama takrif tu, misalnya mu'iktirah. Nak takrif suatu kena tahu dulu. Kalau itu ulama ahli sunnah tahu tu dia tengok tu dah lagi tu. Misalnya dia buat iktiraf. Oh, waktu tu Fak Syari tu tengok tu dah tu habis takrif dak tu. Masalah. Dia nampak tu dah tu. Dia tak tahu, dia tak kerti cara takrif ni bukan takrif dengan had satu, dia ada takrif so lagi. Dah. Maka dia pakai takrif rasmun nakis. Kenapa rasmun nakis? Kerana dia tak ada dia tahu hakikat dah. Sebenarnya kan ahli syurga sikit lagi. Pada takrif juga nak beza, tahu beza. Kurat tak supaya iradat tak supaya ilmu tak supaya hayah sama, tak supaya laka. Maka miklah setiap sifat tu khasah dia. Sifat ketentuan bagi setiap sifat tu. Sampai tu kurat ijab i'dam. Iradat apa? Takhsis. Ilmu inkishaf kita katanya. Bukan inkishaf lah. Lepas tu ulama tafsir lah inkishaf ilmu lain pada inkishaf basok sama basok pula. Apa? Kenapa you nak takrif payah nak takrif. Ya sebab ia bukan makhluk. Kalau tu pun makhluk kita nak takrif tak boleh. Tapi you nak takrif, nak takbir tu susah. Ulama kalam ni lebih susah daripada ulama lain ni. Ulama kalam, ulama tauhid tu. Kita kata Imam Ghazali, Imam Harama, Imam kok ni bukan biasa orang ni. Dia ada ijtihad duk tubik ni buat takrif tu nak dia ni luar biasa. Dia nak takrif tu susah. Ada pun kita kata takrif benda makhluk ni susah juga, tapi nak bani tak boleh lah. Sebab dia tahu semua tu, bisa tahu rosak. Dia duk main dah. Dia tengok, dia tak boleh lah. Tu pun kadang-kadang kita bukan ahli nak takrif tak boleh lagi tu. Sebab kata ilmu ni susah, payah. Dah. Kemudian kata musannif kita rahimahullah taala al-qadaya. Habis. Dah, habislah. Qaulu. Kita buat ajar sikit sebelum tu. Ni kita ingat ni. Kita ingat ni sebab apa kita nak tahu bezanya jenis korek baik. Kita nak gambar-gambar ni. Faham tak? Gambar ni mudah kita nak tahu. Kadang-kadang kita ya apa kalau kita baca betul nak tahu gapo jenis korek baik mana. Tiba kok mana. Baru tiba-tiba mari contoh haiwan natik. Jismun natik. Ya gambar ni. Baru kita buat lagi kita gambar. Oh, jauh sungguh. Jisai dengan insan kok jauh sungguh lah. Nampak dah jauh. Hak ni dekat semua lah. Yang tak ada dah.
Deh, habis tu gambar ni kita kena telita. Boleh gambar. Cuma khulasah daripada ta'rif hak musannif kita rahimahullah ta'ala, ta'rif isi mantik dapat. Jadi qaul syarih ataupun ta'rif ada dua kata-kata, al-had ada rasam. Al-had dulu hatta dengan an-nakis. Ini ada tam, ada an-nakis. Nah, ini kita sepitah lalu mengajar mereka. Dah. Lepas tu tam ni apa? Jinsu, al-jinsu qarib campur dengan faslu qarib. Nakih ni apa? Jinsu ba'id campur dengan faslu qarib. Murakkab. Rasul mutang apa? Jinsu qarib dengan khassah lazimah. Ada pun hak ni, nakih ni, hak rasul nakih ni, iaitulah segala aradiyat. Iaitulah segala arad semua. Cuma kita nak tafsir kat kena biar ada jugalah khassah lazimah dan juga arad am. Ini kita kata khulasah ta'rif ataupun qaul syarih ataupun bab mu'arrif. Mu'arrif. Nah. Inilah diisi ulama mantik. Pas kita ta'rif dengan lafaz misalnya, oh tu bab lurah. Boleh buat ta'rif dengan lafaz. Gapo insan bashar. Gapo ghadamfat al-asad takkan lareh. Ta'rif lafaz muradif dengan lafaz muradif sudah sebut. Hak tu bukan mantik lah asal. Hak tu meluah. Kita tengok mukjizat qaumuh. Setelah kita tengok kelima ghadamfat, apa mana ghadamfat tak reti. Oh tengok le mukjizat, oh al-asadu. Oh singo. Dia panggil. Ataupun ta'rif boleh juga. Ta'rif bil misal dengan contoh. Gapo iseng oh itulah al-baitu tu lah. Al-baitu tu. Boleh kau ta'rif. Misalnya dia panggil hak tu ta'rif hodok bagi khah kita mubtadi'i benar, makna orang hak benar semualah ta'rif betul. Ta'rif panggil ta'rif nak pitah lalu. Ta'rif bil misal boleh. Ataupun ta'rif bil taksim. Cah. Hak ni hak akhir su. Nak cah. Oleh ke suka ta'rif bil misal. Bil misal orang ta'rif dengan contoh. Cuma hak diisi mantik pak ni lah. Hak lain tu bukan diisi ulama mantik. Mereka kata wallahu a'lam.